Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada guru-guru dan juga pelajar-pelajar SMK Sri Ampang yang cikgu sayangi dan rindui. Apa khabar semua? Cikgu doakan agar anda semua berada dalam keadaan yang terbaik. Okey. So, video ini dibuat adalah untuk cikgu rakamkan penghargaan terima kasih tidak terhingga kepada semua guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang telah berjaya menjawab saringan minda sihat. Alhamdulillah kita capai 90% pelajar yang berjaya menjawab saringan ini. Okey. Saringan ini daripada dapatan saringan tersebut, okey, kita telah dapat kenal pasti pelajar-pelajarnya mengalami tekanan yang agak tinggi dan juga ada simptom-simptom kemurungan dan juga anxiety ataupun anxiety ni kita panggil sebagai kebimbangan. Okey, jadi kali ni cikgu nak cerita sedikit apa itu sebenarnya tekanan yang tinggi, stres yang tinggi, kemurungan ataupun kita biasa panggil depression, anxiety ni ya. Okey, jadi tekanan yang tinggi ataupun stres yang tinggi ni adalah di mana badan kita, okey, pemikiran, perasaan dan juga tubuh badan kita tidak dapat menanggung perkara tersebut. Jadi ia menyebabkan kita mengalami stres. Dan stres yang tinggi ini akan memberikan kesan kepada tubuh badan, fikiran, jadi overthinking, perasaan jadi sesak dada, sedih dan sebagainya. Dan itulah yang akan menghasilkan simptom-simptom kemurungan dan juga anxiety. So apa itu sebenarnya kemurungan? Kemurungan ni dia ada simptom ya. Antara simptom-simptom orang yang mengalami kemurungan adalah dia sudah mula hilang minat atau keseronokan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia sukai. Sebagai contoh, sebelum ni anda suka belajar, tapi bila anda ada simptom kemurungan, anda sudah mula hilang minat untuk belajar, mengikuti sesi PDPR, okey? Dan juga anda juga merasa hidup ni tiada harapan. Okey? Alright? Dan anda rasa ada masalah hendak tidur, sama ada masalah hendak tidur, tak bersuka tidur ataupun masalah terlalu banyak tidur. Asyik nak tidur je. Okey, baring tidur. Alright. Dan juga orang yang mengalami kemurungan ini juga, dia ada masalah dari sudut tubuh badan dia, iaitu dia mula hilang selera makan ataupun dia makan terlalu banyak. Masuk tapi tidak menikmati apakah makanan yang dia makan pada setiap hari. Okey, orang kemurungan ini juga ada alami simptom hilang fokus. Ya, dan juga dia juga mengalami keadaan di mana sama ada dia bergerak terlalu laju ataupun tingkah laku dia mula menjadi perlahan. Okey. Dan yang paling menakutkan adalah orang yang mengalami kemurungan ini, dia sudah mula memikirkan, dia ada memikirkan bahawa hidup ini sudah tidak berguna. Malah yang paling menakutkan apabila dia sudah mula mencederakan diri sendiri ataupun mula terfikir untuk mengambil barang-barang terlarang seperti minum arak, isap rokok, ataupun mengambil dadah seperti yang popular sekarang ni, flavor dadah ganja yang menghayalkan dengan tujuan kerana kefahaman bahawa bila ambil benda-benda yang terlarang ini, maka tekanan yang dialami itu akan hilang. Namun itu adalah satu pilihan yang memudaratkan pada diri sendiri. Okey, itu adalah berkaitan dengan simptom-simptom kemurungan. Jadi orang-orang yang mengalami kemurungan ni dia banyak terikat dengan perkara-perkara yang berlaku sebelum ini. Okey. Contohnya dia alami masalah-masalah seperti tidak ada kasih sayang, tidak ada support daripada family, daripada kawan-kawan, daripada guru-guru. Kemudian dia ada banyak mengalami kesedihan, dibuli, okey. Kemudian dikata dengan perkataan-perkataan yang tidak benar mengenai dirinya. Okey, itu adalah punca-punca yang menyebabkan seseorang mengalami kemurungan. Okey, dia tak ada support system. Jadi sangat penting ya, kadang-kadang kemurungan ini dapat dielakkan apabila guru-guru dan juga pelajar-pelajar
menghubungi rakan-rakan anda, hubungi kawan-kawan anda, tanya khabar, apa khabar. Kadang-kadang apabila ada orang yang ambil berat, maka simptom-simptom kemurungan itu dapat dikurangkan. Okey. Jadi bagaimana pula dengan anxiety, kebimbangan? Okey, kebimbangan ini adalah simptom seseorang yang risau mengenai apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okey, antaranya kesan yang pada diri mereka biasanya orang yang anxiety ni, dia akan rasa gelisah, resah, tegang, alright, dan juga dia juga tidak dapat menghentikan atau mengawal kebimbangan. Dia sentiasa dalam fikirannya dia banyak bimbang, risau nanti masa depan macam mana, esok nanti adakah nanti kena sakit, jatuh sakit, kena COVID, nanti mak ayah tinggalkan saya ke, nanti saya mungkin akan fail ke, macam mana ni saya susah nak faham macam mana kalau belajar ni sampai online saja, nak periksa nanti result saya teruk, bila result saya teruk, macam mana kehidupan saya. Jadi dia overthinking, alright. Dan juga dia bimbang juga bukan mengenai satu perkara, dia bimbang dengan banyak perkara, semua perkara dia bimbang, alright. Dan juga dia mempunyai masalah untuk tenang. Jadi dia sentiasa resah, gelisah, dan juga dia terlalu resah sehingga susah untuk berdiam diri. Itu yang menyebabkan biasanya orang yang mengalami kebimbangan ini, dia juga tu yang khawatir kalau bimbang pun tinggi, kemurungan pun tinggi, itu yang boleh menyebabkan kesihatan mental dia menurun. Okey, jadi dia juga mudah menjadi rimas dan menjengkelkan. Maksudnya annoying. Dia orang cakap macam ni, betul cakap macam ni, jadi membuatkan orang lain rasa rimas dan tidak suka kepada orang tersebut. Dan biasanya orang yang anxiety ni, dia seperti yang cikgu maklumkan tadilah, dia sangat takut bahawa sesuatu buruk ni akan terjadi. Dia sentiasa fikir yang negatif. Okey. Baik, jika anda ada simptom ini, mintalah anda kongsikan apa yang anda rasa itu, sama ada kepada kedua bapa anda, ataupun mungkin anda ada abang dan kakak, ataupun anda boleh terus menghubungi saya, guru kaunseling. Okey, kita ada 3 orang guru kaunseling sekarang, dan 4 orang ya, seorang lagi guru praktikum kaunseling yang boleh anda hubungi untuk anda berkongsi apakah yang anda alami. Jangan biarkan ya, sebab simptom-simptom ini macam kita mengalami simptom demam. Okey, semua orang pernah demam kan? Ada orang demam dia rehat, tidur dan esok dia akan okey. Namun ada orang demam dia perlu telan Panadol. Okey, kadang telan Panadol pun tak okey juga. Dia kena masuk hospital. Okey, begitulah juga orang-orang yang mengalami simptom-simptom masalah kesihatan mental. Ada orang dia rehat saja okey, dia cerita ke orang okey, tapi kadang-kadang dia memerlukan rawatan. Dan suka saya nak sebutkan ya, bila anda ada alami simptom yang tinggi dalam tekanan depression dan anxiety ni, anda jangan rasa anda ni loser, anda teruk, ataupun anda ni tak bagus, anda ni macam gila ke. No ya. Itu adalah sakit. Okey, jadi sakit perlu dirawat. Dia ada untuk kesihatan mental ni, perawatnya adalah guru kaunseling. Okey, dan sekiranya guru kaunseling di luar batas kemampuannya, maka guru kaunseling akan maklumkan untuk dirujuk kepada orang yang lebih pakar seperti clinical counselling, clinical psychologist ataupun doktor psikiatrik. Okey, kerana sakit ini boleh diubat. Ramai cikgu dah jumpa ramai orang, okey, pejuang-pejuang kesihatan mental yang kembali pulih sepenuhnya. Okey, pulih sepenuhnya dan malah mereka lebih hebat, lebih bagus, lebih menghargai kehidupan berbanding dengan orang yang tidak mengalami masalah kesihatan mental. Jadi semua itu adalah sebenarnya tanda kasih sayang Tuhan. Okey, jadi bagaimana untuk merawatnya? Okey, insya-Allah, okey, cikgu akan anjurkan satu sesi ya untuk merawat anak-anak murid cikgu yang mengalami simptom-simptom kesihatan mental ini. Kerana salah satu puncanya adalah kerana anak-anak sekalian
lupa menyayangi diri sendiri. Okey, kita tak pernah diajar kan? Kita cuma diajar untuk sayang Tuhan, sayang Nabi, sayang ibu bapa, sayang guru, tapi kita tidak diajar untuk menyayangi, sayang diri sendiri. Jadi bagaimana untuk sayang diri sendiri? Okey, jadi dalam sesi tersebut cikgu akan berkongsi teknik-teknik, okey, dan aktiviti-aktiviti untuk bantu anda kembali menyayangi diri sendiri. Okey. Sekiranya anda mahu, jadi tolong sentiasa alert kerana makluman berkaitan sesi I Love Myself. Sesi bagaimana untuk kembali menyayangi diri sendiri ni akan cikgu umumkan, akan cikgu maklumkan di dalam grup kelas WhatsApp ya. Jadi insya-Allah tak lama lagi, mungkin dalam 2-3 hari ni ataupun mungkin esok ke, sekiranya cikgu akan maklumkan, cikgu akan buat secara live teknik kaedah untuk mungkin di Google Meet untuk anak-anak murid cikgu belajar menyayangi diri sendiri. So kaedah teknik rawatan I Love Myself ini telah terbukti banyak merawat isu-isu masalah berkaitan kesihatan mental, dan alhamdulillah ramai yang pulih, terbukti berjaya memulihkan. Okey, baik. Anda boleh hubungi saya sekiranya anda ada persoalan, okey. Dan saya nak ingatkan sekali lagi lah, kita ada tanggungjawab. Kita hubungilah, hubungi kawan-kawan, tanya apa khabar. Cikgu pun boleh hubungi anak-anak murid, tanya apa khabar, okey ke? Kerana apabila kita care, ia dapat menurunkan rasa tekanan ataupun keresahan, kemurungan yang dihadapi oleh seseorang. Okey, baik, itu saja dari cikgu buat masa ini. Okey, stay tune, tunggukan maklumat untuk sesi I Love Myself. Kembali kita belajar menyayangi diri sendiri. Okey, terima kasih.